Assalamualaikum semua, apa khabar? Satu hari yang indah walaupun hampir nak hujan tu, kita bersama Nissan Almera Turbo serba baru. Kami ada terbitkan satu lagi video yang khusus menceritakan tentang enjin dan transmisi. Sila tonton video itu. Untuk video ini kita ringkaskan saja. Ya, kali ini betul-betul ringkas sebab selalu saya cakap ringkas pun dekat-dekat 20 minit juga. Kali ini betul ringkas. Kita nak cerita pasal Almera ni ada 3 varian. Ya, ada 3 varian. Yang varian paling rendah tu iaitu VL lah. Ada VL, VLP dan VLT. Yang VL tu tak payah tengok lah. Tak payah tengok. Yang tu 80,000. Yang VLP 85,000 dan VLT 91,000. Yang VL tu tak payah tengok. Terlalu banyak kekurangannya dari segi spesifikasi, bukan dari segi kelengkapan dan peralatan. Tapi VLP dan VLT yang membezakan sikit saja. Mari kita tengok. Yang membezakan VLP dan VLT adalah lampu utama hadapan. Yang VLP dapat LED dan juga lampu kabus. Di situ LED juga. Dan di belakang ada spoiler kecil ni. Warna hitam ni. Yang VLP tak ada. Jadi selain pada tu semua sama. Rim semua sama. Tiada yang membezakan. Bahagian dalam pula, mari kita tengok. Pun tak banyak beza. Yang beza sebenar-benarnya hanya sistem bantuan pemanduan yang aktif atau canggih, iaitu gerak luncur automatik, cruise control. Alamak, terbalik pula steering ni. Tak apa, nanti kita tengok dengan lebih teliti. Ada cruise control, gerak luncur automatik, ada pengawasan titik buta dan amaran lintasan trafik di belakang, dan juga kamera 360 darjah bersama dengan satu fungsi yang dikatakan pengawasan pergerakan objek sekeliling. Jadi macam contoh saya tengah berjalan sekeliling ni, kalau kereta tu menyala dan saya kat dalam boleh dengar dia tut. Dia bagi tahu ada pergerakan. Kenapa? Mungkin nak pastikan kita waspada dengan motosikal atau berjalan kaki yang kita tak nampak melalui cermin sisi dan sebagainya. Apa pendapat anda semua tentang paras rupa? Tadi dah buat survey ataupun banci secara casual ya, secara tak rasmi. Ramai yang minat sebenarnya paras rupa Nissan Almera ni. Saya sendiri rasa macam bersahaja, reka bina dan penggayaannya bersahaja, tapi nampak gaya ramai orang suka. Tapi bahagian ni saya gemar. Bahagian ni saya gemar sebab dia agak unik lah. Dia punya C-pillar dia. Dan bagi saya inilah sudut pandangan kereta ini yang paling cantik. Dari sini nampak unik ya. Masalahnya C-pillar ni, okey, kita mulakan di dalam dengan duduk di belakang. Masalahnya ruang kepala. Saya ni tak tinggi, 168 cm saja, tapi ruang kepala dah sikit je tinggal kan. Tadi ada minta, ada abang-abang ni dia besar sikit badannya. Saya tak sempat nak rakam. Dia orang masuk duduk, memang kepala dah sandar dekat bumbung ni. Dan kalau kita baring, contoh dalam perjalanan jauh kita baring, memang ini dah berlanggar lah. Dan kalau langgar bonggol ataupun naik jambatan ketika di libur raya, masalah. Sini pun boleh belaga kepala. Tapi ruang kaki okey. Ruang kaki tak ada masalah. Dan ruang untuk bahu pun okey lah. Kalau duduk 3 orang sini taklah sendat sangat-sangat. Tapi ia bukanlah yang terbaik. Di hadapan juga agak tak begitu luas. Walau kita lihat di sini, cantik. Memang cantik. Antara kabin dalaman yang memang paling saya gemar. Sebab dia cukup-cukup saja, tak mengada. Tapi ada unsur-unsur moden yang membuatkan ia rasa agak terkini. Tambah-tambah lagi kawasan konsol tengah ni, kalau tengok kan, dia timbul sikit saja macam tu. Saya tak berapa gemar yang jenis terapung ni. Yang jenis terapung kat atas macam sagar tu kan. Yang ini kemas. Dan semua kawalan nampak macam tak banyak je butang kan. Tapi cukup sebenarnya fungsi-fungsi dalam ni. Untuk kawalan dan kemudahan, semuanya mencukupi, memadai, tak ada masalah. Kita nyalakan enjin.
Ya. Ada animasi. Dan mari kita pulas balik steering bagi lurus. Ya, steering ni pun nampak kemas, ada bahagian rata di bawah ni. Memang sedap mata memandang dan sedap untuk disentuh. Bahan-bahan yang digunakan dalam ni tak semuanya premium sebab ini bukan kereta premium. Yang ni agak premium lah bahagian sini, dan jahitan betul ya. Jahitan betul, bukan olok-olok. Dekat sini semua jahitan betul. Wah, cantik kemas. Ini pun jenis lembut. Atas ni nampak macam lembut tapi bukan. Itu yang bagus tu. Sebab sebenarnya bukan kita nak sentuh sangat pun bagi atas ni. Tapi bila dia nampak macam bahan lembut, kita sedaplah mata mandang. Dekat tepi sini keras dan nampak keras juga. Tapi yang bagusnya sekurang-kurangnya dekat kawasan sini yang selalu tangan kita tersentuh, sini ada lapisan lembut. Dan sini ada kemasan macam ala-ala carbon fiber kan. Okey, cantik. Yang ni pun praktikal saja. Tak ada lebih-lebih. Ruang cukup. Ruang dalam ni ada tempat letak peranti. Ada 8 peletak minuman ya di seluruh kereta ni. Yang ni lah kenit sangat-sangat. Terlalu kenit. Tapi adalah satu lagi USB di sini. Satu USB di hadapan dengan soket 12 volt di sini. Di belakang masalahnya tak ada langsung pendingin hawa. Corong pendingin hawa tak ada. Cuma ada soket USB lagi satu. Mari kita tengok kejap. Itu dia. Tapi saya rasa tak ada masalah sangat pasal tak ada pendingin hawa di belakang. Sebab sememangnya pendingin hawa dia sangat berkesan. Sampai pada waktu malam, kalau pada kipas tahap 1 pun saya nak kena tinggikan suhu dia. Yang ini boleh lipat, tapi nampak ni agak terganggu sikit lah dia punya tali keledar keselamatan ni. Jadi kita kena ketepikan dulu baru bawa turun. Dan nampak dia dah terserut sini. Kalau kita naikkan dia tersepit. Nampak? Yang ni memang satu masalah yang saya heran. Banyak pengeluar kereta sampai sekarang pun tak menangani masalah ini. Kita lihat di belakang. Ini masalah ni. Dia tak nak dia tak nak bantu membuka. Jadi agak berat sikit lah. Taklah berat sangat, tapi berat sikit lah nak buka sampai ke sini. Baru dia nak duduk diam. Jadi kalau tolak habis okey. Tapi kalau turun sikit sampai sini je dia dah jatuh. Jadi kalau banyak angkat barang, nak kena letak barang dululah, baru senang nak buka. Dalam ni pula ruangannya 480 lebih liter sahaja. Jadi dia lagi kecil daripada City, Beza dan Persona. Ada lekuk-lekuk pula sini untuk bahagian tayarnya. Dan kalau tengok bibir ni, walaupun tak tinggi daripada jalan, lebih kurang tinggi sikit daripada lutut saya saja. Itu lutut saya. Tapi dekat sini ada aras ke bawah sikit juga. Dan nampak ni, bahagian getah ni di atas kawasan plastik gelongso ni. Ni plastik gelongso ni untuk memudahkan kita menggelongsorkan barang berat. Tapi ada getah ni, jadi dia bakal termakan lah. Belakang ini ada lampu kecil macam tu saja, style dulu-dulu. Style lama. Selain pada tu tak ada apa-apa pencangkuk ke, soket ke, tak ada. Kosong terus ini. Dan nampak tu, kalau nak letak barang pun dia tak rata sepenuhnya. Dia ada lagi satu tingkat dekat situ. Bawah ni sebenarnya agak besar. Nampak tu. Sebenarnya boleh isi tayar saiz penuh. Tapi kenapa dia isi setakat tayar saiz kecil, kecemasan ni saja pun saya tak tahu. Situ ada alat-alat untuk menggantikan tayar. Sayang. Tapi yang bagusnya banyak boleh sorok barang sinilah. Kalau macam saya banyak sorok botol air untuk kecemasan. Mana tahulah kan, nak istinjak tengah-tengah lebuh air. Ui. Tengok tu, sebab dia berat kat ujung tu, dia jatuh terhempas. Boom. Tayar dia saiz agak lumayan. 205/16. Continental dia baginya. Ultra Contact UC6. Boleh tahan tayar ni, boleh tahan. Hujan, basah, lenjun pun okey. Semalam saya dah bawa. Dan pada permukaan jalan yang kering, lagilah tak ada masalah. Dan kesenyapannya pun okey. Sebab keseluruhan kereta ni sangat senyap. Memang sangat-sangat senyap. Saya pun heran. Saya rasa lagi senyap daripada Vios atau Yaris. Ya. Dan walaupun enjin
3 silinder, tapi getaran okey. Pada melahu macam ni adalah getaran halus, boleh rasa halus saja getaran sebab 3 silinder kan, tapi tak mengganggu. Dan bila kita tekan minyak, mari kita tukar. Ini saya punya kegemaran. Dia punya multi info display dia ni. Macam-macam ada. Dan saya rasalah, tak kira apa jenis kereta pada tahap harga macam mana pun, ini format paparan meter di sini sangat-sangat berguna, sangat praktikal, dan saya memang gemar. Dia cukup banyak maklumat yang boleh dipaparkan, tapi tak terlalu banyak sampai mengelirukan. Taklah terlalu banyak pilihan. Yang ini information ataupun maklumat pemanduan ada nampak situ. Ni nampak 14 km per liter. Sebenar-benarnya bawah pada 30 km sejam purata. Kalau bawa selama 84 km ni saya dah bawa, dia sebenarnya 16 km per liter. Ini turun sebab kita dah duduk melahu untuk syuting ni dah lama. Tapi sebenar-benarnya saya dapat 16. Sebelum berhenti tadi saya ada tekan-tekan sikit lah. Untuk 2 km yang terakhir tu saya dah rembat-rembat sikit lah, nak cuba dia punya pengendalian kan. Tapi kalau tak, memang dapat 16 km per liter. Disesak bandaraya, traffic jam, hujan. Kalau di lebuh raya lebih pada 20 km per liter. Jadi enjin ini memang jimat minyak. Tapi adakah prestasinya memuaskan? Ya juga, prestasi memang memuaskan. Mari kita tengok. Walaupun dia torque dia punya torque ataupun pengeluaran daya kilas dia ataupun tujahan sebenar yang kita dapat rasa semasa memecut tu, daripada 2000 lebih sampai 4000 dia dah sekata torque maksimal 153 Nm, tapi sampai ke 6000 pun sebenarnya masih hidup. Jadi lengkung torque tu dia tak turun mendadak selepas 4000 RPM. Dan 100 PS tu sebenarnya agak mengelirukan sebab dia rasa lebih laju, lebih kuat daripada 100 PS. Dia bukan semata-mata macam 100 PS saja. Kalau kereta yang tak ada turbo 100 PS memang lemah lah. Ini memang laju. Sehingga 80 km sejam contohnya, laju. Betul cepat saja. Dan suara dia, dia ada siulan tebu tu, sambil di latar belakang tu ada garau dia sikit. Tapi garau dia tu garau yang merdu tau. Dia bukan garau yang tak menentu arah. Jadi ini dia 360 darjah dia. Apa boleh buat? Ada boleh tukar-tukar tak? Tak boleh tukar-tukar. Tapi dia bergerak dengan steering lah. Yang belakang tu, mana line dia? Tu garisan dia. Dia gerak dengan steering. Ini kita boleh set dia punya terang dia. Dan kita pergi balik. Android Auto tak boleh pakai ya tuan-tuan dan puan. Kalau nak Bluetooth boleh dengan Android, tapi Android Auto tak ada. Apple CarPlay sangat mudah. Cucuk je USB, terus dia on Apple CarPlay. Tak ada masalah. Cumanya Apple CarPlay ialah tak boleh nak tengok video YouTube sambil membawa kereta. Selain daripada tu, sistem audio dia sangat memuaskan. Saya pada kereta segmen ni selalu saya tak apa sebut pasal sistem audio, tapi yang ini sangat baik. Betul-betul sangat baik. Saya sangat berpuas hati dengan sistem audio dia. Lain-lain daripada tu, kita tengok sekitar sini tak adalah ciri-ciri apa yang menarik sangat. Macam tu sajalah. Tapi keseluruhannya ia memberikan kita satu kereta yang nyaman dan sangat mudah untuk dikendalikan di sekitar bandaraya terutamanya, dan di lebuh raya pun setakat pada had kelajuan lebuh raya tu sangat-sangat selesa. Kita cerita sikit tentang pemanduan dia. Kita keluar balik. Kita mulakan dengan steering tu. Steering berkuasa elektrik seperti biasa, dan dia boleh ubah dia punya had rintangan ataupun berat dia mengikut kelajuan. Tapi sistem ini antara yang paling rasa semula jadi yang pernah kami bandingkan dengan mana-mana kereta pun. Dia waktu nak memakai contohnya sangat-sangat ringan, tapi tak adalah sampai tak ada rasa langsung. Bila laju dia berat, tapi tak adalah sampai macam melekit dekat tengah tu. Setengah kereta tu dia berat sangat. Bila kita memandu pada keadaan lurus, sampai kita nak cuba tukar arah sikit saja, dia macam berat sangat nak alihkan daripada arah lurus tu. Jadi ini ada gerak lencur automatik seperti saya sebut tadi, tapi dia tak ada gerak lencur automatik dengan radar.
Walaupun dia sebenarnya ada pengesan penderia di hadapan untuk memberhentikan kereta secara automatik. Yang fungsi tu front collision alert dan front collision ataupun front braking lah. Dia boleh brake kecemasan secara sendiri jika dikesan ada halangan di hadapan. Yang itu terdapat pada ketiga-tiga varian. Varian yang VL paling murah tu pun ada juga fungsi tu. Dan rasanya ini kereta pada kalau dah ikutkan yang varian paling rendah tu, tak boleh cakap. Myvi pun ada. Myvi lagi murah kan. Tapi untuk kereta Jepun lah, yang ni model paling murah yang ada fungsi seperti itu. Cuma sayangnya dia tak gandingkan pendiri hadapan itu untuk membrake sendiri sekali dengan gerak luncur automatik. Jadi kita tak boleh letak cruise control dan bagi dia memandu sendiri dan membrake dengan sendiri ketika menghampiri kereta hadapan. Itu tak dapat. Dan steering memang tak adalah. Steering dia tak adalah. Walaupun dia ada pengawasan titik buta, tapi dia tak ada bantuan kekal dalam lorong ya. Untuk kita tak tersasar keluar daripada lorong. Yang tu tak ada. Jadi untuk Honda City contohnya yang baru, hanya yang varian paling tinggi saja ada fungsi brake sendiri ni. Yang lain dalam varian-varian model dia tak ada. Pemanduan je, balik pemanduan. Saya terkejut sebab Nissan Almera ni sebenarnya sangat puas untuk dipandu. Ia agak lincah, rasa ringan, dalam masa sama tegap dan kawalan badan dia cukup stabil. Jadi memberikan kita satu rasa yang sangat meyakinkan lah bila kita memandu kereta ini. Cuma kalau nak dibandingkan dengan Toyota Vios dan Yaris contohnya, yang kereta tu, Toyota tu dia rasa lebih macam kereta besar. Gaya pemanduan dia lebih macam kereta besar, dia lebuh raya, dia lagi macam beralun lembut tu kan. Yang ni dia rasa ketat sikit, tetap selesa. Dan bila langgar lubang besar atau jalan yang sangat tak rata, mungkin Toyota tu lebih empuk lah. Yang ini tambah lagi dengan suspension atau sistem penjagaan belakang tu, torsion beam. Dia bila langgar terutamanya lubang ataupun macam lurah melintang tu, bila ada lubang melintang, bila kita nak rentas jambatan contohnya, dia agak berdentum sikit dan boleh mengalihkan kereta jika kita mengambil seleko dengan laju ketika melalui lubang itu. Selain daripada tu, saya rasa bandingkan dengan Persona lah, Persona saya kan 2017 kan, saya rasa pemanduan ni lagi bagus. Serius. Mungkin feel Persona tu rasa macam nak kita lagi rembat dia. Ini rasa tenang. Enjin tu walaupun sangat bermaya, tapi dia rasa tenang. Mari kita tengok enjin dia lagi sekali. Pastikan anda tonton video lagi satu yang kami terbitkan untuk khusus enjin dan transmisi. Tapi senang cerita, enjin ni sangat bermaya. Jangan tengok semata pada dia punya tahap kuasa yang ada dalam brosur atau spesifikasi. Dan gaya perjalanan enjin ni sebenarnya dia lembut je. Dia tak mendadak. Dia bermaya, memang ada kuasa bila kita memerlukannya, tapi dia tak datang secara mendadak. Dalam masa sama dia punya menyalak 3 silinder tu masih ada kalau kita betul-betul tekan. Dan bila digandingkan dengan CVT generasi baru ni, saya boleh cakap memang tiada apa-apa untuk dikeluh lah tentang transmisi CVT ni. Saya rasa antara gandingan enjin turbo dan CVT yang terbaik saya rasa setakat ini. Sebab kereta-kereta lain yang mewah sikit pun tak ada yang digandingkan turbo dan CVT. Kalau Proton pun sekarang yang enjin turbo pun dengan DCT ya. Dan sebelum tu automatik, bukan CVT. Kalau nak bandingkan dengan Proton Previa atau Suprema turbo tu, wah, yang itu memang tak boleh nak banding lah. Yang itu teruk sangat. Jadi yang ini kan kadang-kadang kita rasa macam kereta elektrik. Gandingan CVT dengan enjin turbo tu yang memberikan kuasa pada RPM yang sangat rendah, rasa macam kereta ni berjalan tanpa usaha ataupun tanpa RPM naik. Rasa macam CVT, rasa macam elektrik. Jadi macam mana keseluruhan, apa pendapat anda kereta ini? Para serupa tu seperti saya cakap, ada yang sangat-sangat minat, ada yang sama-sama atau hamba saja. Macam saya sendiri macam suam-suam kuku je saya tengok kereta ni. Tapi tak dinafikan keseluruhannya kemas, walaupun ruang dalaman tu mungkin perlu ditambah baik untuk generasi atau facelift yang akan datang. Sampai sini saja liputan ulasan pemanduan kami. Jujur cakap tak banyak masa yang kami dapat bersama kereta ini, hanya 3 hari sahaja. Selalu dapat seminggu. Ini dapat 3 hari je. Tapi
Tapi adakah saya akan kenang kereta ini? Rindu tak dia? Taklah sangat. Bahagian yang saya akan rindu tu adalah sebenarnya kemudahan pemanduan. Kereta tu secara sebagai objek lah, dengan ciri-ciri kelengkapan semua tu, tak adalah saya rasa macam akan rindu sangat. Tapi dia punya gaya pemanduan tu, cara dia pergi tu kan, dia punya operasi pada minyak, pada brake dia, steering dia, yang tu membuatkan kita rasa macam nak tempuh sesak lalu lintas pun macam tak ada masalah sangat lah. Itu yang saya rasa mungkinlah satu kelebihan utama tentang Almera ini. Dan tak lupa juga penjimatan bahan api dia. Ya. Sampai sini saja. Terima kasih menonton dan selamat membeli belah.